Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pelajar. Baik, insya-Allah hari ini kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan juga doa kepada kedua ibu bapa kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Baik, amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah. Baik, kita akan mulakan hari ini dengan pelajaran yang pertama, iaitu mukmin yang bertakwa. Mukmin yang bertakwa. Okay, dalam tajuk ini kita akan lihat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Kita akan telusuri firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Baik, sebelum tu kita sama-sama dengarkan dan ikuti dan tadabbur bacaan ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Baik, seterusnya kita tengok pula ayat ni dah satu persatu. Okay, kita tengok ayat pertama, iaitu Alif Lam Mim. Terjemahan dia Alif Lam Mim. Kita tengok nanti. Okay, dan Lam dan Mim tu wajib dibaca 6 harakat. Okay, kemudian kita tengok pencerahan tentang apa dia Alif Lam Mim. Okay, kita lihat di sini, menurut Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bahawa tiap-tiap kitab Allah terkandung rahsia. Dan rahsia di dalam Al-Quran terdapat pada beberapa permulaan surah yang ni lah. Ni salah satunya. Okey. Next. Baik. Huruf Alif Lam Mim tidak diketahui rahsianya kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diberitahu hanya kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Alif Lam Mim ni kan rahsia Allah. Seterusnya, okay, ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okay. Terjemahan. Kitab Al-Quran ini tiada sebarang syak padanya. Ya, tiada sebarang syak padanya, yakni
datangnya daripada Allah dan kesempurnaannya. Jangan kita syak. Dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni, lil muttaqin, orang yang bertakwa. Okey. Ni. Pencerahannya iaitu jangan ragu-ragu. Maksud dia tiada sebarang syak padanya Al-Quran. Iaitu kita ni jangan ragu-ragu bahawa Al-Quran itu seluruhnya datang daripada Allah. Dan tiada sebarang campur tangan manusia di dalam Al-Quran. Dan manusia pun tidak mampu yang membuat setanding dengan Al-Quran. Bukan makhluk yang buat Al-Quran ni, Allah sekalian alam. Yang kedua, pencerahan yang kedua, iaitu berkaitan dengan ni, taqwa. Apa dia? Iaitu taqwa ni merupakan bekalan hidup yang paling baik. Paling baik. Bekal hidup paling baik. Dan orang yang bertakwa ni mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kan? Dekat dengan orang takwa. Jadi kita, orang yang duduk kedudukan tinggi dekat dengan Allah Ta'ala ni, insya-Allah doa dia mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita jangan main-mainlah dengan orang yang kita, orang sebarangan orang kita tak kenal. Mungkin dia jadi orang takwa. Seterusnya, ayat yang ketiga. Okey. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kataan ghaib iaitu orang takwa, orang yang beriman dengan perkara ghaib. Dan sambung, wa yuqimunas solah. Wa yuqimunas solah, mendirikan solah. Mendirikan solah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum, dan membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sebanyak mana rezeki yang kita cari pun, kita kena yakini bahawa Allah yang berikan. Pencerahan. Satu, ayat ini mula menceritakan tentang ciri orang bertakwa. Ayat ketiga ni dia dah mula menceritakan tentang ciri orang yang bertakwa. Baik. Okey, ciri orang bertakwa yang pertama iaitu beriman dengan perkara ghaib. Beriman dengan perkara ghaib. Yang kedua, mendirikan solat mendirikan solat. Yang ketiga, menginfakkan harta. Baik. Jadi kita dapat kat sini. Okey. Kita dapat dekat sini 3 ciri orang bertakwa. Seterusnya, ayat seterusnya, ayat yang keempat, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Apa dia ayat dia? Terjemahan dia, dan juga orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan
kitab yang diturunkan sebelum daripadamu. Mu ni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta mereka yakin sepenuhnya tentang adanya hari akhirat. Ini kitab apa yang ada sebelum Al-Quran? Kitab Taurat. Kitab apa lagi yang ada sebelum Al-Quran? Zabur. Kitab apa lagi yang ada sebelum Al-Quran? Injil. Tapi kitab yang masih lagi kekal asli sehingga sekarang iaitu Al-Quran. Baik, kita tengok pencerahan, kita sambungan. Ciri orang yang bertakwa seterusnya. Kelas sebelum ni 1, 2, 3 ciri orang bertakwa. Kita sambung ciri yang keempat iaitu beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Okey. Kemudian yang kelima, meyakini adanya hari akhirat. Hari akhirat. Ni. Ni. Yang ni. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum. Dan dengan hari akhirat. Ni. Hari akhirat. Okey, baik. Nah, kita tengok seterusnya ayat seterusnya yang terakhir iaitu ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka dalam ayat yang kelima ni Allah firman Allah Ta'ala, itu terjemahannya, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk. Hudam iaitu petunjuk. Ni. Petunjuk daripada Tuhan mereka, petunjuk daripada Tuhan mereka, dan merekalah orang yang berjaya. Ni. Ulaika humul muflihun. Ni. Al-muflihun ni iaitu orang yang berjaya. Okey. Pencerahan. Okey, petunjuk. Ini perkataan huda. Petunjuk ini pula berupa panduan yang menguatkan diri. Petunjuk ni berupa panduan yang menguatkan diri untuk tetap beriktikad dan membuat menurut perintah Allah SWT. Yang kedua, orang yang berjaya. Siapa dia orang yang berjaya? Yang disebutkan dalam Al-Quran ni, orang yang berjaya sebenarnya apabila mendapat nikmat syurga dan dijauhkan daripada neraka. Itulah orang yang sebenar-benar berjaya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang berjaya yang dalam kata jalan Allah. Baik, intisari ayat seperti mana ada buku teks pula. Intisari ayat Al-Quran ni yang pertama, tidak ada sebarang syak padanya. Kita dah belajar tadi. Yang kedua, Al-Quran adalah panduan bagi orang yang bertakwa. Seterusnya iaitu ciri orang yang bertakwa. Tadi kita dah sebutkan. Pertama, beriman dengan perkara gaib. Kemudian solat. Kemudian menginfakkan harta. Kemudian beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab ni bermaksud dia mengamalkan, meyakini sampai tahap mengamalkan isi-isi kandungan daripada kitab Al-Quran. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Cukup 5 ciri ini, kemudian
golongan ini yang akan mendapat petunjuk daripada Allah. Dan akhir sekali bila golongan ini dapat petunjuk, maka mereka ni jadilah orang yang berjaya. Kejayaan yang sebenarnya yang inilah. Banyak harta pun belum tentu kalau ciri-ciri semua ini tak ada, bukan termasuk dalam erti kata kejayaan pada pandangan Allah SWT. Baik, itu saja insya-Allah. Semoga semua dapat manfaat, peringatan untuk diri saya dan semua yang mendengar insya-Allah.